Dan bila tuan dah tulis banyak buku and dah dapat sambutan, macam mana keadaan time tengah kerja? Macam mana keadaan dekat RTM semua? Diorang mesti tahu kan tuan. Tahu. Macam mana tu tuan keadaan tu? Diorang macam mana? Okey. Macam-macam lah apa ni. Kedua lama baca tuan? Ada juga baca, ada tak baca. Paling common dia cakap, bagilah buku free, dia kata. Dia kata, kalau buku free kayu balak pun bankrupt. Begitulah. And masa tu kalau royalties 10% zaman tu? Sama ke macam sekarang? Ya, 10%. Satu buku. Sekarang saya dapat lebih lah sebab saya kira otai kan di... Ya, diorang mesti nak jaga tu orang nak itulah. So macam sekarang zaman social media tuan. So apa cabaran dia untuk menulis buku? Adakah tuan rasa macam disebabkan social media lagi senang untuk orang kenali buku? Ataupun orang dah tak baca buku dah macam dulu? Saya cabaran sekarang ni menulis buku adalah masa kesihatan, faktor umur. Itulah cabaran bagi saya. Pembaca itu biar Allah yang urus. Pasal Allah yang memberikan rezeki kan. Tapi bagi saya personally itulah faktor kesihatan, faktor usia, faktor apa lagi ya. Kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin. Itulah faktor-faktor yang mencabar saya waktu ini. Kalau macam idea insya-Allah ada. Allah. Saya yakin pada Allah. Sebab idea kita kena minta sama Allah. Sebab Allah ni suka hamba-hamba dia meminta pada dia. Kita mintalah. Kalau konsep doa ni, kita kata kenapa kita minta tak apa tak. Tapi kita tak sedar Allah dah ganti yang lain. Yang lebih baik daripada yang kita minta tu. Gitulah. Kalau dari segi masyarakat ataupun majoriti pembaca orang Dewan Mursyid kan, apa salah faham yang tuan rasa diorang ada yang sebenarnya hakikat dia sebenarnya berbeza? Salah faham ataupun apa dia panggil perkataan dia macam misconception lah. Selalunya ending lah diorang apa ni, diorang ingat tuan saja buat lah. Ingat buat begitu ya. Ingatkan ada sambungan. Tapi saya suka lah buat ending macam ikut kepala otak saya sebab saya suka twist, plot twist. Macam kita cantik dah kan perjalanan tu. Tiba-tiba kita pusing. Kita pusing 360 darjah. Pembaca kan, kenapa jadi macam ni? Itulah style Ramli Mursyid. Faham. Adakah semua buku tuan yang tuan pernah tulis masih terjual sampai sekarang? Masih, semua masih. So tuan masih aktifly menjual buku-buku yang dah lama tulis pun masih menjual? Masih. Saya ada lebih 50 buah buku, tapi masih kurang lagi. Macam mana nak marketkan buku macam fiction ni tuan? Macam apa angle dia? Sebab kita menjual cerita. Ya, sebab sekarang ni bersaing dengan novel-novel seram. Tapi Alhamdulillah orang dah lama kenal kan. Jadi Ramai FC pun banyak membantu dari segi marketing. Jadi diorang lah menguar-uarkan benda ni apa semua. Tapi Alhamdulillah lah banyak terjual juga. Tuan ada ke macam satu buku yang antara banyak-banyak buku tuan kan, yang bila tuan tulis cerita dia yang tuan tak boleh nak move on daripada cerita tu? Ada Laksmana Sunan lah. Laksmana Sunan Cinta Sang Ratu pernah bertahan dalam carta selama 6 bulan. Cuma saya kalah dengan Habibur Rahman, ayat-ayat cinta. Habibur Rahman lagi 7 bulan, saya 6 bulan saja. 6 bulan pun syukurlah. Saya heran, 6 bulan dalam carta, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 1 balik, nombor 2 balik. Dia berulang-ulang tu nombor tu saja. Saya dengan Habibur Rahman bersaing merebut tempat yang carta juara carta lah. Tapi sampai satu ketika saya tengok buku saya dah nombor 8. Okey lah. Mungkin rezeki saya dah nak sampai situ aja. And tu buku Cinta Sang Ratu lah. Cinta Sang Ratu. Tapi Cinta Sang Ratu bukan yang pertama kan? Bukan yang kedua. So maksudnya ada tak yang baca yang kedua, dia baca buku nombor 2 dulu baru baca buku nombor 1? Ada juga. Boleh ke macam tu tuan? Ada juga. Kadang penulis pembaca baru lah. Boleh macam tu? Dia akan faham ke? Saya pun tak tahu dia akan faham tak. Tapi ada Ramai FC Karang Kerap akan explain lah. Ini nombor 1,
Ini nombor 2. Sekarang diorang cetak balik kan. Diorang cetak semula kan. Diorang akan letak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi senang orang nak refer kan. Dulu konsep macam tu saya ketengahkan juga. Nanti orang tak tahu itu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi tapi waktu tu ketua Karangkraf, ketua Alam 21 tak setuju. Dia kata Baginda Puteri Cinta Seratu. Jadi mana tahu ini buku Sunan nombor 2, nombor 3. Tapi dia tetap bertahan dengan prinsip dia. Okeylah. Sekarang dah kita letak nombor 1, nombor 3. Jadi senang orang nak refer pada dia. Mungkin time tu kalau kita fikir, mungkin kalau dia buat 1, 2, 3, orang takkan beli nombor sebab tengok nombor 2. Mungkin lah, mungkin kan? Sebab yang ketua Karangkraf, ketua Alam 1 ni pun bukan calang-calang orang. Dia marketing punya orang. So dia tahulah. Boleh saya tahu tuan masa tuan dapat daripada Dewan Bahasa ke Karangkraf tu macam mana tuan dapat yakinkan dia orang untuk tulis buku? Bismillah. Diorang hantar, diorang terima. Saya hantar saya. Tom Biro yang tu. Tom Biro. Lepas tu diorang baca, diorang suka. Lepas tu diorang call saya lah. So tuan tulis Tom Biro dulu baru Laksamana Sunat. Tom Biro dulu baru Laksamana Sunat. Oh ya ke? Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.